Lepas tu ingat, kepada orang laki-laki, semayang berjemaah ni memang pahalanya 27. Sama ada buat di rumah atau buat di masjid, sama, berjemaah tetap diterima. Contoh, ada orang dia tak datang masjid. Bila tanya, encik kenapa tak semayang jemaah di masjid? Semayang di rumah rugi, semayang pahala sikit. Dia pun jawab, saya di rumah saya tak semayang seorang, saya berjemaah. Jadi macam manakah kaedah? Ulama' membincangkan seorang laki-laki, kalau dia semayang jemaah di rumah dengan keluarga, jemaahnya itu diterima. Wa'lam annal jamaah tahsilu bi salatir rajulu fi baitihi ma'a zawjatihi aw ghairiha. Seorang laki-laki semayang di rumah bersama anak atau isterinya, jemaahnya diterima. Lakinnaha fil masjid afdal. Tapi semayang di masjid lebih afdal lagi. Apa sebab? Semayang di rumah pahala tak sama dengan semayang di masjid. Semayang di masjid gandanya 27. Semayang di rumah gandanya 27, tapi harga tak sama. Di rumah kita dapat 27 berjemaah, tapi 27 ringgit. Di masjid 27 sin dolar lain. Walaupun nombor sama, mata wang lain-lain. Mata wang lain. Kalau orang tu pertahan lah, saya kan jemaah dapat 27 ganda juga, di rumah di Surau Petronas di mana? Memang, tapi awak dapat 27 ringgit je. Kalau datang ke masjid dengan iktikaf dengan macam-macam, awak dapat 27 sin dolar. 27 pound sterling lah, besar sikit. Itu besar, walaupun angkanya sama. Sebab itu, suami-suami, kalau kita jumpa para ulama' memberikan sedikit pengecualian. Lau zahaba ilal masjid wa taraka ahli baiti la tahawanu fa salatu fil baitil afdal min salatu fil masjid. Dalam kitab Mughni disebutkan, kalaulah tuan-tuan datang ke masjid semayang, namun disebabkan tuan-tuan datang ke masjid, anak-anak di rumah tak semayang. Maknanya maghrib 6 lebih kita dah datang sini, anak balik pada main banjir, main hujan, dia tak mandi-mandi. Sampai 7.30 dia tak mandi sama dia lagi, tak semayang lagi. Maka disebabkan kita di masjid itu anak-anak tak semayang, maka diberikan keringanan untuk melakukan semayang di rumah bersama keluarga. Tetapi ulama' tetap mengatakan bahawa lebih afdal lagi kalau tuan-tuan datang maghrib berjemaah di masjid, habis semayang tuan-tuan balik tanya anak-anak, kau dah semayang kan belum? Belum bah, jom semayang abah pula. Jadi kan abah dah semayang di masjid, masjid lain, rumah lain. Sebab dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bagaimana Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia biasa solat isyak bersama Nabi. Habis semayang isyak, dia balik ke kampung dia, dia jadi imam pula semayang isyak untuk kaum keluarga dia ataupun orang kampung dia. Jadi tuan-tuan boleh buat macam tu. Tak nak pening, bawa keluarga datang masjid, selesai semua masalah. Datanglah masjid, semayang masjid, berbuka di masjid, tidur di masjid, buat masjidku rumahku, tak ada masalah. Masjidku rumahku, ada kelonggaran. Tapi ingat, fiqh semayang di rumah dengan fiqh semayang di masjid tidak sama. Apakah contohnya? Semayang di rumah ni, katakanlah kita semayang maghrib berjemaah dengan isteri. Habis semayang, isteri masak di dapur, makanan dinner dah siap, baru nak makan pukul 8 lebih azan isyak. Antara makan dengan semayang isyak, mana tuan-tuan kena dahulukan kalau di rumah? Makan dulu. Iza hadaral asya wa uqimatis salah fabda'u bil asya. Mulakan dengan makan dulu. Itu yang jadi susah fiqahnya. Kalau di masjid tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau rumah kena berhenti dulu, makan dulu baru semayang. Kenapa Nabi suruh makan dulu baru semayang? Untuk khusyuk. Cuba tuan-tuan lauk dah ada, kita bantai pergi semayang. Apa jadi pada semayang? Takkan khusyuk. Contoh, isteri masak asam pedas, telur dadar, ada pula kailan ikan masin, ada pula ikan senangin, goreng deep fry, kamin sedap, bau satu rumah. Suami isteri panggil makan, bang jom makan. Kata azan isyak, afdal kita dahulukan semayang. Ini tak mengaji punya orang. Kita semayang dulu, habis hutang bau sedap menyandar. Okey, kita pun semayang. Dia jadi imam. Allahu Akbar. Ni rumah ni, satu rumah bau asam pedas, satu rumah bau ikan senangin goreng. Dia pun semayang. Tengah dia semayang, kucing lalu.
Apa jadi pada semayang? Khusyuk lah. Mana nak khusyuk? Baru tengok kucing. Alamak, kucing makan ikan. Bini aku goreng ikan. Maka habislah ikan aku. Alamak, dia dah tertanya-tanya, isteri aku ni tutup ke tidak lauk ni? Kacau betul. Nak khusyuk apa? Akhirnya semayang dah jadi orang. Dengar pula kucing panjat meja. Gerbung-gerbang, habis. Dah lah ikan senangin aku beli parit Jawa, kau main payah mencarinya. So, kamu Sungai Melayu bukan ada lah ikan senangin, susah nak mencari dah sekarang. Banyak kapal pun jadi susah dah ikan katanya. Jadi dia pula jadi tak khusyuk. Masuk rakaat kedua baru dia teringat, aku kan imam kan kuasa veto. Dia naik rakaat kedua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Upa nak ngalau kucing. Alhamdulillah. Ihdinas siratal. Nak ngalau kucing. Isteri belakang jadi makmum. Ini qiraat mana hari ni lain macam. Nak kata Asim tidak, Ibnu Katsir tidak. Ada dipanggil qiraat kucing dipanggil. Sebab itu semayang di rumah pening. Tuan-tuan datang je lah masjid. Nak ingat apa masalah? Datang masjid. Tapi masjid pun garang, kalau makanan dah sedia, imam baca pendek-pendek. Jangan lama-lama sangat makruh, akan lapar perut gitu. Jangan baca panjang-panjang. Bila cerita semayang panjang, ada satu lagi dalil nak menunjukkan Nabi pun marah pasal semayang. Dalam Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari dia buat satu bab, babul ghadab fil mau'izati wa ta'limi idza ra'a ma yakrahu. Bab marahnya Nabi. Dia rakamkan ada satu hadis. Satu ketika Nabi outstation, tinggalkan Madinah. Jadi Madinah ni Nabi lantik beberapa wakil untuk jaga hal ehwal agama. Bila Nabi balik pada outstation, datang orang kampung mengadu, ya Rasulullah, la akadu udriku salatan mimma yutawwilu bima fulanun. Ya Rasul, kami ni masa tuan tak ada, susah benar nak semayang. Kenapa? Nabi tanya. Orang yang gantikan tuan ni, yang jadi imam, baca panjang-panjang ya Rasul. Tak larat kami nak menunggu bacaan dia orang. Rakaat pertama sampai berbelas-belas ayat. Tak larat kami ni orang tua-tua ya Rasul. Maka kata Ibnu Mas'ud, fama ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadda ghadaban min yauma izin. Kata Ibnu Mas'ud, lepas Nabi dengar aduan orang kampung itu, itulah first time kawan menengok muka Nabi merah padam. Kawan tak pernah menengok Nabi marah macam itu. Tiba-tiba Nabi pun warning, faqala ayyuhan nas innakum munaffiruna faman shalla bin nasi falyukhaffif fa inna fihimul marida wa dha'ifa wa zal hajati. Merah muka Nabi. Nabi kata, manusia, perangai kamu semua ni menyebabkan orang awam lari dari agama. Orang baru nak berjinak dengan agama kerana kau orang lari. Ingat, kata Nabi, siapa-siapa yang jadi imam lepas ini, ringankan semayang. Jangan sok sendiri. Kerana yang mengikut engkau itu bukan semuanya al-hafiz, bukan semuanya ustaz, bukan semua orang alim. Ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, orang yang tua-tua, dan ada orang yang mempunyai keperluan. Jangan sok sendiri, kata Nabi. Para ulama mengatakan yang jadi imam masa itu semayang Isya Muaz bin Jabal Al-Ansari radhiyallahu anhu. Yang jadi imam semayang subuh Ubay bin Ka'ab Al-Ansari radhiyallahu anhu. Berapa panjang dia orang punya bacaan, wallahu a'lam. Tetapi mendapat aduan daripada para sahabat yang tak larat, orang tua-tua. Batu imam kena ingat, jangan baca sok sendiri, terutamanya semayang fardu. Semayang sunat lain. Semayang sunat ni optional. Orang tu boleh datang, orang tak datang. Fardu ni dah lah semayang jemaah tu dituntut. Engkau bantainya rakaat pertama surah Yasin, macam mana? Engkau boleh lah, engkau Al-Hafiz. Yang belakang ni semua Al-Haf semua. Pis pun tak ada, separuh Quran dia ngapal. Tak boleh syok sendiri. Lainlah masjid kita itu ramai orang semayang atas kursi. Itu tak apa. Orang semayang atas kursi, kalau tarawih saya ingat 200 rakaat pun boleh buat. Dia duduk je tak. Ini berdiri. Nabi sebut ada orang sakit, ada orang yang tua-tua,
Dan ada orang berhajat, contohnya dia singgah semayang, kereta dia di luar, dia tak padam enjin. Kadang dia nak kejar fadilat berjemaah, kadang double parkingnya bawah-bawah tu. Sekali dibaca panjang-panjang, dah kereta sapu dia orang tu, ada anak di dalam tu ke apa, kacau pula cerita. Ataupun dah kena saman dengan majlis bandaraya satu kerja pula lagi. Ataupun dia semayang isyak singgah sekejap, sekali tiba-tiba ada pula kawan telefon, aku nak bagi kau cek ni, cek yang hari tu payah nak jumpa, nak expired ni. Tak apa, tunggu kat BP lah, kan aku datang kejap lagi. Dia singgah semayang isyak di masjid, imam pula syok sendiri, kan main panjang pula dia baca la ilaha illallah. Akhirnya member tak larat nak tunggu balik, dah tak ada cek, tak dapat cek, tak lelap tidur dia malam tu. Itulah dia harap duit nak masuk 2-3 hari lagi ni. Baik tu jangan syok sendiri. Hari tu malam ni sebab kita semayang jemaah, kami jawatankuasa kena minta izin daripada tuan-tuan, kita lambatkan sikit semayang isyak sebab kita ada nak ceramah, campur hari hujan, tuan-tuan nak balik. Buat apa? Hujan, duduk di sini, duduk di sini diam-diam. Dia kan ada minum-minum air sikit, lagi berat, lebat lagi ada, kan keluar panah peti mati lagi, susah. Duduk sini sudah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, cuma imam ni saya selalu pesan, awak kalau nak jadi imam, baca ni jangan pendek sangat, jangan panjang sangat. Itu saja. Jangan pula bila dengar ustaz tu pesan jangan baca panjang, dia bantai baca inna atau ina, tak boleh lah. Dia baca kuliah, tak boleh, biar panjang sikit. Sebab di Malaysia kalau baca terlampau pendek orang kutuk, baca panjang pun orang kutuk. Jadi untuk mengelak kutukan, kita sederhana bacaan. Maksudnya kalau kita baca pendek, orang akan kritik, imam pendek baca, anak aku reti jadi imam. Sebab orang tahu kita dapat allowance kan. Takkanlah 800.5 kau sapu, kau baca inna atau ina, mana boleh. Orang sekarang suka ngira duit orang, membayar. Baca panjang pun tak boleh juga. Imam panjang baca, mentang-mentang Tuan Kadi datang kau main panjang baca, pun bersalah. Jadi saya selalu ajar, kalau jadi imam di Malaysia, cari surah yang orang tak biasa baca, tebuk tengah-tengah, baca 3-4 ayat sudah memadai. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'azabin waqi'. Orang bukan tahu surah tu. Lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Allahu akbar. Baru 3 ayat, tapi orang tak bantai kita sebab dia pun tak tahu surah tu. Selamat. Tapi kalau surah yang popular tak boleh. Surah popular tak boleh. Cuma semayang sunat lain. Semayang sunat digalakkan baca panjang. Itu kena ingat. Semayang fardu tak, kan orang selalu petikai, apa pasal masjid tarawih panjang baca, orang tak larat. Semayang sunat, sunat dibolehkan. Sebab semayang sunat, kalau tuan-tuan tak larat, boleh duduk. Dia berbeza semayang fardu. Semayang fardu tak larat, dia boleh duduk. Semayang sunat, larat pun boleh duduk. Boleh bersila lah, tapi pahala separuh lah. Pahala OKU untuk orang duduk, pahala bersila. Kalau berdiri lain pahala dia. Boleh duduk. Sebab itu semayang sunat boleh baca panjang. Nabi SAW, kata Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu dalam satu hadis riwayat Imam Hakim dan juga An-Nasai dalam Sunan Kubra, dia kata Nabi kalau semayang sunat panjang. Benar, dia kan setiausaha sulit Nabi, Huzaifah Al-Yamani ni. Dia sahibus sirri Rasul, penyimpan rahsia. Dia kata Nabi kalau semayang bukan pendek-pendek lah, kalau semayang seorang. Rakaat pertama habis Fatihah, mula dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nabi baca Al-Baqarah, bukannya 10-15 ayat, Nabi baca komplit 286 ayat. Al-Baqarah ada 3 juzuk, 6,221 kalimat, 25,500 huruf. Nabi baca rakaat pertama. Habis Al-Baqarah, kata Huzaifah, aku ingat Nabi nak rukuk, tak sambung lagi. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Dia baca pula Ali Imran. Bukannya 10 ayat, komplit 200 ayat, 2 juzuk. Habis Ali Imran, aku ingat Nabi nak rukuk, tak sambung lagi.
Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dia baca pula suratun Nisa komplit 176 ayat, ada 3 juzuk. Maknanya Nabi satu rakaat dia baca 662 ayat, 8 juzuk. Tuan-tuan pusing melayar cari imam mana yang boleh satu rakaat 600 ayat. Jawapannya tidak ada. Sebab apa tidak ada? Sebab allowance tak padan. Itu sajalah 800 setengah tak padan. Ni kalau kerajaan tengok rancangan ni, up lah sikit. Bila imam kita ni bagilah 2000 sebulan bagulah. Dia orang boleh baca 600 ayat, 850. Borang 3 keping kena isi letih banyak cerita. Baca saja lah dia kata. Tak payahlah panjang-panjang. Itu contoh yang keempat. Contoh yang kelima, Nabi ni ada masa dia marah. Jabir radhiyallahu anhu pernah cerita, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi fadafaqtul ababa faqala manza faqala ana ka'annahu karihaha. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Jabir, aku pernah pergi rumah Nabi. Aku ketuk pintu dia. Duduk. Assalamualaikum. Bagi salam. Nabi dari dalam dia tanya, siapa tu? Jabir pun jawab, saya lah. Nabi tanya lagi, siapa tu? Saya lah. Nabi pun dari dalam menjawab, ana ka'annaha kariha. Nabi pun jawab, saya. Nabi kata, saya. Orang tanya siapa? Saya, kata Nabi. Hadis Bukhari Muslim. Rupanya Nabi tak gemau. Nabi pantang dia. Orang datang rumah orang tak reti bahasa, tak memperkenalkan diri. Kau ingat kau siapa? Kau ingat kau Michael Jackson? Semua orang kenal. Kenalkanlah diri. Dia ingat dia popular sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Tak kenal ke? Lah main teka-teki pula dah. Nabi pantang tu pesen macam tu. Oh, pantang betul. Baik tu budaya yang Nabi ajarkan. Ketuk rumah orang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ni siapa? Kenalkan nama. Boleh saya masuk? Tanya dulu. Kalau orang dalam kata masuklah, baru masuk. Kalau sekadar dia jawab salam, janganlah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya nama sekian-sekian. Boleh masuk? Dia diam. Jangan masuk. Cakap dari dalam je lah. Apa hal? Hantar barang cik, pos laju. Oh, semalam dah hantar, hari ni hantar lagi. Isteri cik lah, asyik beli hari-hari. Itu lain. Itu lain. Sebab itu memperkenalkan diri ni mustahab. Macam anak-anak kita ni, kita kena ajar dia. Contoh kita suruh bagi lauk, hantar kuih ke rumah jiran. Pesan pada anak, abang pergi rumah makcik tukang, ketuk pintu, bagi salam, kenalkan diri anak siapa, baru masuk. Ajarkan adab. Ajarkan adab. Budak sekarang tak diajar adab. Itu kelam kabut masyarakat sekarang. Kita eloklah bagi kuih, hantar orang cik sebelah, anak kita pergi. Anak kita tak ada belajar adab. Dia ketuk pintu rumah macam nak roboh. Orang tu tak buka, dia pergi pula dapur. Duduk ketuk lagi. Tak ada, dia pergi pula kat tingkap bilik tidur orang tu. Kan kalau balik buat kuih, mak marah. Maknanya mission tak sampai, mission tak accomplish. Akhirnya tuan rumah pun terperanjat. Keluar-keluar, suami pakai kain batik, isteri pakai kain belekat. La ilaha illallah. Ini semua no school punya anak. Tak boleh. Musim-musim hujan, mana boleh ketuk rumah orang, tak boleh. Kena mengenalkan diri. Bahkan kami pun jabat agama, kalau operasi kita kenalkan diri. Assalamualaikum, kita orang daripada Jabatan Agama Islam Pahang, boleh tolong bagi kerjasama. Kenalkan diri. Polis sekalipun dia kenalkan diri. Berhenti, kami polis. Tuan-tuan tak payahlah nak kata, aku tahulah kau polis, baju kau pun aku kenal. No, itu SOP. Dan SOP itu Nabi yang ajar. Jangan nak buat teka-teki dengan orang, terutama bila telefon. Saya kalau dengar radio kita lah, kadang ada rancangan yang pendengar-pendengar telefon. Kesian DJ kadang-kadang. Nah, kita menerima satu panggilan. Halo, siapa di sana? Tak kenal ke dah hari-hari telefon. La ilaha illallah. Satu kerja DJ tu nak meneka-neka. Dia ingat dia seorang. Dia popular dalam radio tu agaknya. Janganlah begitu. Kenalkan diri. Please introduce yourself.
Bila telefon orang, walaupun kita tahu orang tu save nombor kita, adab kita, hendaklah kita mengenalkan diri kita. Assalamualaikum, ni Pulan bin Pulan, kenal, kawan save nombor awak, saja ikut sunnah, kata, mengenalkan diri. Sebab Nabi kata Jabir radhiyallahu anhu, faqala ana ka'annahu kariha. Dia marah betul orang kalau ditanya, siapa tu? Saya. Nabi tak suka begitu ya.